A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi kudrat dan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita pada hari ini meneruskan sesi PDPR kita. Okey, seperti yang dijadualkan, pada bulan ini merupakan minggu yang kedua, dan di dalam jadual pelajaran pada hari ini adalah pelajaran ibadah. Dalam pelajaran ibadah darjah 3 pada kali ini kita akan belajar tentang bab yang pertama yang akan kita belajar tentang ibadah darjah 3 mengikut silibus yang diberikan oleh Jakin adalah tentang tajuk tayamum, adalah tentang tajuk tayamum. Okey, so pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk tayamum, dan untuk hari ini sahaja kita akan belajar dua perkara, iaitu kita akan belajar tentang pengertian tayamum, kemudian kita akan belajar tentang, kita akan mengetahui tentang rukun tayamum. Okey, rukun tayamum. Dua benda yang akan kita belajar pada hari ini. Yang pertama tadi adalah pengertian, dan yang kedua kita akan belajar tentang rukun tayamum. Dan insya-Allah pada pelajaran yang akan ataupun kelas yang akan datang, kita akan belajar tentang praktikal cara melaksanakan tayamum. Apa itu tayamum? So, mari kita sama-sama mengetahui dan belajar tentang pengertian tayamum. Okey. Yang pertama adalah pengertian tayamum. Pengertian tayamum ni dia ada dua pengertian. Yang pertama adalah dari segi bahasa, dan juga kita akan belajar tentang istilah. Okey, kita tengok dulu dari segi bahasa. Tayamum bermaksud dari segi bahasa boleh diartikan sebagai tujuan. Dari segi bahasa boleh diartikan sebagai tujuan. Baik, kita tengok pula dari segi istilah. Dari segi istilah, tayamum ini membawa dua pengertian yang sama. Dia ada dua pengertian, dia ada dua maksud, diberi dua pengertian yang hampir sama maksud dia. Okey, dari segi istilah, yang pertama kita tengok di sana ialah menyapu debu atau tanah yang suci ke muka dan kedua tangan hingga siku dengan niat dan cara yang tertentu. Yang kedua, menyampaikan, sama kan? Lebih kurang menyampaikan ataupun menyapu debu tanah ke muka dan kedua tangan dengan syarat yang tertentu. Okey, itu dia tadi dua pengertian tayamum. Sekali lagi, dari segi bahasa adalah tujuan, dari segi istilahnya adalah menyapu. Senang. Dia punya kata kunci adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan tangan. Menyapu saja. Menyapu debu tanah ke muka dan kedua tangan hingga siku. Itu pengertian yang ringkas yang senang anak-anak ingatlah. Okey, sedikit info. Kenapa perlu buat tayamum? Kenapa perlu kita buat tayamum? Okey, tayamum ni kita buat apabila, ataupun tayamum ni kita lakukan apabila
di satu mana-mana tempat tidak ada air, ataupun tayamum ini dilakukan bagi menggantikan wudhu atau mandi wajib, dan ia adalah rukhsah ataupun keringanan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang diberikan oleh syarak kepada manusia. Jadi tayamum ni kita boleh pakai apabila darurat, apabila tidak ada, yang betul-betul tidak air, kita boleh tayamum. Contoh satu tempat air tiada, kemudian masuk waktu solat, lepas tu macam mana ambil wudu? Itulah dalam syarat dia adakan rukhsah, keringanan dengan mendatangkan tayamum menggantikan wudu. Jadi nanti kita akan tunjukkan praktikal cara-cara melakukan tayamum untuk anak-anak sekalian, ataupun anak-anak sekalian boleh tengok dahulu, boleh tengok dulu dalam pelajaran-pelajaran ataupun model-model yang lain yang ditunjukkan oleh ustaz ataupun para pengajar yang lain di TV je. Banyak sekarang ni, senang mencari. Tapi insyaAllah nanti pelajaran yang akan datang kita akan tunjukkanlah praktikal bagaimana melaksanakan tayamum menggunakan debu tanah yang suci. Okey, seterusnya yang kedua adalah rukun tayamum. Okey, rukun tayamum ada empat. Yang pertama adalah niat ataupun lafaz niat. Macam mana lafaz niat? Nawaitu tayamuma istibahati salati lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu ataupun nawaitu tayamuma istibahati salati lillahi ta'ala. Yang bermaksud nawaitu tayamuma, sahaja aku bertayamum, istibahati salati, untuk membolehkan aku melakukan solat, untuk membolehkan istibahati salati, untuk membolehkan aku melakukan solat kerana Allah Ta'ala. Itu niat yang pertama, niat. Yang kedua barulah menyapu debu tanah ke muka. Kemudian yang ketiga, menyapu debu tanah itu pada kedua-dua tangan hingga siku, pastikan rata. Dan yang keempat adalah tertib. Maksudnya tertib, kita mesti buat daripada niat, ikut turutan lah. Tidak boleh buat sapu muka dulu baru niat. Tidak boleh. Mesti daripada tertib. Macam tadi, niat, lafaz niat, kemudian menyapu muka, lepas tu baru menyapu tangan sehingga siku, lepas tu selesai. Mesti ikut, tidak boleh dia jadi macam wah. Tertib tu paling penting, kena ikut turutan. Okey, boleh faham semua? Alhamdulillah, selesai untuk pelajaran kita pada hari ini, iaitu hari ini kita belajar tentang dua perkara, tentang dua benda, iaitu pengertian tayamum dan juga rukun tayamum. Jadi insyaAllah pada pelajaran yang akan datang untuk subjek ibadah ini, kita akan belajar pula, kita akan tengok pula cara bertayamum yang betul untuk anak-anak darjah 3. Sekian saja untuk hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipertemukan lagi, dipanjangkan umur, diberi kesihatan, ditambahkan keimanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersolawat.